Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan tengok hasil daripada gambar Apple iPhone 13 berdasarkan daripada data-data yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, visual, audio dan juga image quality. So untuk episod kali ni, jom kita tengok hasilnya. Alright guys, so kalau kita boleh tengok dekat sini, Apple iPhone 13 Camera Test Reliable Imaging Companion. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, iPhone 13 ni mendapat ranking yang ke-20 di dalam global ranking. So guys, jom kita tengok spek untuk kamera ni dulu. Untuk primary camera, dia ada 12 megapixel sensor, 26mm lens dan juga aperture f1.6. Dan untuk ni dia ada dual pixel autofocus dan juga dia ada sensor shift optical image stabilization. Dan untuk ultra wide dia ada 12 megapixel sensor, 13mm lens dan juga aperture f2.4. Kemudian dia boleh record sehingga 4K 60 frame per second, 1080 juga 60 frame per second dan dia ada HDR with Dolby Vision. Alright, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar ni adalah gambar yang di shoot outdoor dengan keadaan cahaya matahari yang boleh katakan agak high contrast jugalah. Tapi tak ada matahari dekat dalam sini, so dia taklah ekstrim sangat dari segi kontras dia. So jom kita tengok dekat sini, accurate target exposure dan juga nice color. So gambar yang di shoot tengah hari ni biasalah part yang cerah dan juga part yang gelap ni dia ada perbezaan kontras yang agak tinggi lah. So jom kita tengok gambar ni secara lebih dekat. So kalau kita tengok gambar ni dari segi detail, kita boleh nampak yang detail dia masih maintain lah, memang nice detail dia. Kemudian dari segi noise kita tak nampak ada noise sangat. Dari segi exposure pun, exposure dia memang cantik. Dari segi color dia nampak macam kurang vibrant sikit, nampak macam color dia tak naik sangat, nampak macam dull lah kan. So kalau kita tengok kawasan yang gelap ni pun tak ada noise. Dan kalau kita tengok dekat bahagian kiri ni, nampak macam ada light leak sikit. Ni tak pasti sama ada debu ke dekat bahagian ni atau memang ada light leak daripada kamera ni. So untuk kawasan ni kita boleh nampak lah yang kontras dia hilang. So dekat kawasan shadow ni dia tak gelap sama macam dekat kawasan ni. So light leak boleh menyebabkan terjadinya macam ni, ataupun mungkin ada habuk yang macam debu lah, debu yang besar pun boleh jadi macam ni juga. Dari segi detail dekat langit, kita boleh nampak yang detail dia memang preserve lah. Kita boleh nampak yang awan seketul-seketul ni tak ada highlight langsung dan overall nampak macam okey lah. Alright, next kita tengok pula gambar untuk bahagian indoor. Kalau kita tengok dekat sini, keadaan cahaya dia taklah terlalu cerah macam dekat kawasan luar tadi. So dia just nice je exposure dia. So jom kita tengok sikit review. Setelah di crop, kita boleh nampak yang dia ada good detail dan juga ada some luminous noise. So ada noise jugalah dekat dalam gambar ni yang kita boleh perasan. So jom kita tengok gambar secara lebih besar. Alright guys, so kalau kita zoom dekat bahagian atas ni, kita boleh nampak detail-detail dekat bahagian buku ni masih lagi kita boleh baca detail-detail dia ni. So tulisan-tulisan ni masih lagi boleh dibaca. Dan kalau kita tengok dekat sini dengan sekali zoom ni, kita tak nampak sangatlah noise. So dekat kawasan pokok ni pun okey je, cantik je dia punya exposure. So apabila kita turun dekat bahagian kawasan bawah ni, kita boleh nampak lah yang dekat sini memang ada noise yang agak visible lah. So dekat kawasan ni pun sama juga, kita nampak noise yang visible. So kalau kat kawasan ni macam tak berapa nampak sangat noise. Okay, dari segi color kita boleh nampak yang color dia agak vibrant sikit lah berbanding dengan yang gambar outdoor tadi ni. Gambar outdoor tu nampak agak dull lah ada color dia tu. So ini nampak merah dia, merah yang agak terang, dan orange dia dan juga hijau nampak orange dan hijau yang agak terang lah. Okay, satu lagi dekat bahagian sini kita boleh nampak yang dia ada macam light leak juga, macam dekat bahagian gambar yang outdoor tadi ni. Kalau kita perasan dekat tepi bahagian kiri juga dia jadi macam ni. So kalau kita boleh tengok dekat sini, kontras untuk bahagian bawah kerusi dengan kontras dekat bahagian atas ni tak sama, dia punya color hitam dia tu. So ini dah lebih cerah sikit dah, ini lebih gelap. So overall memang cantik lah dari segi exposure, white balance semua memang nice. Alright, last sekali kita akan tengok satu video untuk Apple iPhone 13 ni. So jom kita tengok video ni. So kalau kita tengok video ni, kita boleh perasan lah dengan dekat bahagian kiri ni kontras dia agak kurang dengan sebelah kanan ni. Okay, dari segi stabilization nampak macam smooth je dia punya stabilization. Okay, kita pusing menghadap ke arah matahari ni, tak pasti sama ada matahari akan masuk ataupun tak. Yes, ada masuk flare sikit tadi kalau perasan dekat dalam video ni. Okay, dan semasa dia pusing tu dia ada G3 sikit, dia nampak macam
tak smooth lah dia punya video. Okay, jom kita tengok sekali lagi. So kalau perasan dekat bahagian sini tak pastilah, mungkin kontras untuk gambar ni tak berapa nak nice kot, tapi dekat bahagian ni kontras dia okey tau. Okay, kontras kat sini nampak okey. Okay, nampak ada satu flare yang boleh kita perasan dekat bahagian sini. So mungkinlah flare yang sama juga yang ada dekat dua gambar yang kita tengok tadi, yang mana gambar outdoor tu, mungkin ada flare tu masuk dan menyebabkan bahagian bawah gambar tu nampak macam kontras dia dah hilang. Sama juga macam yang gambar yang kedua, kita boleh nampak yang bahagian kiri tu, kat bahagian kerusi tu nampak macam ada light leak, nampak macam ada flare sikit. So guys, itulah saja review untuk Apple iPhone 13. So apa pendapat korang? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.